Soalnya malam ini, benarkah Ramadan ini raja segala bulan? Siapa yang menabalkan dia sebagai raja segala bulan? Baik, tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan walaupun dia bukanlah salah satu daripada bulan-bulan haram. Dia bulan-bulan haram spesifik. Itu disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis. Dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi jelaskan ada 4 bulan haram. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Setahun 12 bulan, daripada 12, 4-nya sangat dihormati, diharamkan. Salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Nabi sebut 3 bulan yang haram itu duduk berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ada 1 bulan dia terpisah, iaitu Rajab Mudhar, yang duduk tersepit antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Hadis Bukhari Muslim. Jadi Ramadan dia tidak masuk dalam kategori itu. Jadi ada orang mempertikaikan, kalau dia tak masuk, kenapa dia jadi raja segala bulan? Ada ulama' yang membuatkan perincian. Dia setiap bulan ni dia ada momen yang special. Ramadan juga memiliki momen itu. Contoh Zulhijjah jadi sebahagian bulan yang mulia dan hebat kerana Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sehat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa, sukarelawan Surah An-Nur, Taman Cahaya Alam, Seksyen U12 Shah Alam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Sempena dengan program Ambang Ramadan Al-Nur ini, dapatlah kita saling bertatap muka. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan membawakan satu tajuk moga ada manfaat, iaitu Raja Segala Bulan ataupun Sayyidus Syuhur. Tuan-tuan sekalian, jika tidak silap kiraan kita pada malam ini, kita dah pun memasuki 22 hari bulan Sya'ban. Ramadan kini hampir terhitung. Akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung, berharapkan amal sebesar gunung. Ramadan itu bulan pencuci, habislah marah, hilanglah benci. Jangan kotori dengan mencaci, agar tak murka Allah yang maha suci. Sebelum kita melihat datang mana perkataan Raja Segala Bulan ini, kita kena berkenalan terlebih dahulu dengan Ramadan itu terlebih dahulu. Datang mana perkataan Ramadan itu? Ramadan ini asal dari akar kata bahasa Arab, iaitu Ramidha ataupun Ar-Ramad. Kedua-duanya membawa maksud panas yang menghanguskan. Dia ada panas tapi tak menjadikan kita hangus. Tapi ini panas yang menghanguskan. Kalau orang putih panggil scorching heat. Heat lain, tapi kalau scorching heat, oh itu panas betul. If the weather is scorching, you'll be desperate for ice drink, cold shower and air conditioning. Kalau dah kena scorching heat. Betul, kalau Mak Saleh kita tanya kepada dia, how's the weather mate? Dia akan jawab, oh it's scorching hot. Kata, mana panas betul lah.
Kalau orang Arab, Izai gau misalnya, macam mana cuaca sekarang? Gau nar kata, ni neraka dia kata, panas sangat. Maknanya panas melampau. Macam kita ni panas tapi tidaklah melampau. Kenapa ia digelarkan Ramad ataupun Ramidah ini? Sebab kebiasaannya bulan itu muncul dalam musim panas. Dulu budaya bangsa Babylon yang ada daripada Iraq sangat dominan, khususnya di sebelah utara Jazirah Arab. Kerana orang Arab dulu diperintah oleh Bakhat Nasar, Nabukadnezar. Kalau Arab panggil Bakhat Nasar ni Nabukhos Nasrun atau Bukhtansar. Dia ni King of Babylon. Dia memerintah Empire Babylon tu 43 tahun. Dia yang halau semua Yahudi daripada Baitul Maqdis itu. Jadi pengaruh budaya Babylon tu begitu kuat. Dan memang ramai dari kalangan nabi-nabi kita pun adalah Babylon. Contohnya Ibrahim alaihissalam, dia bukan orang Arab, tapi dia orang Babylon. Asalnya Nabi Ibrahim ni dia daripada selatan Iraq. Selatan Iraq tu Babylon sekarang. Dia berdua dengan anak saudaranya iaitu Nabi Lut alaihissalam pindah ke Palestin selepas dakwah mereka agak kurang menjadi, dan itu Allah rekodkan dalam surah Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke negeri yang kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim ni dia tinggal di Baitul Maqdis. Adapun Nabi Lut dia menetap di timur Baitul Maqdis berdekatan dengan Jordan sekarang. Kemudian daripada Baitul Maqdis dia pergi ke Mekah jalan kaki. Nabi Ibrahim ni memang dia seorang yang kuat jalan kaki. Dia bayangkan dia berjalan kaki, kalau daripada Jerusalem ke Mekah itu jalan kaki 24 hari. Kalau sekarang dia boleh buat. Jadi Nabi Ibrahim Babylon. Sama juga Nabi Ismail juga bukan orang Arab, tetapi membesar di Mekah dengan orang-orang Arab. Nabi yang orang Arab cuma 4 saja. Nabi Hud, yang ini berpangkalan di Yaman. Yang kedua Nabi Saleh, ni di Al-Hijr. Yang ketiga Nabi Syuaib di Madian. Dan yang keempat sudah pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mustahak? Nabi Melayu tak ada. Jangan carilah mengarut kalau ada kata Melayu pernah jadi nabi lah tetapi bukunya telah dihilangkan oleh penjajah. Tak ada. No such thing. Jadi balik kepada Babylon tadi. Kalender Babylon ni dia ada kalender dia. Dan kalender Babylonian ini adalah kategori lunisolar calendar, iaitu hitungan tahun berdasarkan bulan dan matahari sekaligus. Ada kalender kira bulan saja, ada kalender kira matahari saja. Tapi kalender Babylonian ini dia campur dua-dua. Macam samalah kalender orang Cina, dia campur dua-dua. Maka ianya jatuh kiraan Ramadan zaman itu bulan ke-9. Dan dia selalu jatuh dalam musim panas yang sangat menyengat. Kalau di tanah Arab sekarang dipanggil summer season lah. Daripada Jun sampai Ogos itu kebiasaannya memang panas. Hatta kita sekarang pun di negara kita sekarang, di Malaysia sekarang ini, kita sedang menghadapi satu fenomena dia panggil heat wave. Sekarang kan kita sedang heat wave. Hari ni je hujan, tak berhenti ya. Malaysia dia dah keluarkan ada beberapa tahap lah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau tahap 1 tu, bila suhu lokasi tu berada antara 35 sampai 37 darjah Celsius selama 3 hari betul-betul. Itu ukuran dia. Kalau tahap 2, kalau suhu tu berada pada tahap lebih daripada 37 sampai 40. Itu tahap 2. Tapi tahap amaran tinggi, tahap 3, apabila suhu lebih daripada 40 darjah Celsius selama 3 hari betul-betul. Dan hari semalam Map Malaysia isytiharkan ada 23 kawasan di negara kita under level 1 heat wave alert. Banyak kawasan dah makin panas sekarang ni. Tapi tak level tinggi lah. Yang level tinggi satu saja, level 2 antara 37 dan 40, iaitu Pokok Sena di Kedah. Sebab dah 3 hari betul-betul suhu dia 37 darjah. Ini fenomena yang biasa berlaku. Dalam setahun akan ada heat wave ini. Biasanya semasa fasa akhir North East Monsoon sampai middle of the monsoon transition phase. Bulan Februari sampai bulan Mei.
Jadi benda ini berkaitan dengan musim. Sebab itu panas masa itu. Kemudian datang Islam, kita gunakan kalender hijrah. Setelah umat Islam mengembangkan kalender berasaskan bulan, dan kita kena maklum, kalender kita ni rata-ratanya 11 hari lebih pendek daripada kalender berasaskan matahari. Jadi bulan Ramadan itu tak lagi jatuh pada musim panas selepas daripada itu, bila buat kiraan balik. Sebab kalau kita buat kiraan dalam setahun, jumlah hari dalam takwim syamsiah adalah sebanyak 365 hari, dan setiap 4 tahun dia jadi tahun lompat yang jadi 366 hari. Bilangan hari takwim hijrah dalam setahun ada 354.36 hari. Maka dia berbeza dengan takwim miladi sebanyak 10 ataupun 11 hari. Oleh itu setiap tahun hari kebesaran Islam, sama ada Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya, dia akan berlaku dalam musim yang berlainan. Jadi dia akan kembali ke musim yang sama setiap 30 tahun. Artinya satu rotation lengkap kitaran takwim hijrah. Jadi Ramadan sekarang tidak mesti lagi jatuh pada musim panas. Hatta di Mekah pun tahun ini dan seterusnya kali pertama lah sejak tahun 2000, Ramadan akan muncul masa winter. Tapi winter Mekah ni tuan-tuan jangan bayang winter London, tak sama. Winter cara Mekah lah winter dia. Jadi orang Arab pun tengah happy sekarang lah. Welcome a wintry month of Ramadan, kata mereka. Sebab winter officially di Arab Saudi, berdasarkan kalender dia, start 21 Disember sampai 20 Mac. 20 Mac. Jadi musim bunga ataupun spring officially 21 Mac. Dia orang akan puasa awal sehari daripada kita. Dan tuan-tuan soalan tanya ke mufti, kenapa kita lambat sehari? Penat betul nak jawab. Tuan-tuan duduk Mekah je lah. Tak payah nak dengan ikut Mekah, duduk Mekah je lah. La ilaha illallah. Kita orang pergi ukur gayat tuan-tuan, panjat tinggi-tinggi, jumpa mada alat ribu-ribu, dia percaya pula ke telefon. Susah betul lah. Itu kita ada kiraan kita lah. Jadi Ramadan ni dia ada seasonal cycle dia, ataupun dia panggil daurah syahri Ramadan alal fusulil arba'. Dia ada kitaran dia 2016 sampai 2023, maknanya tahun hijrah 1437 sampai 1444. Ramadan jatuh musim bunga, spring. 2024 tahun ni sampai 2031, maknanya 1445 sampai 1452, Ramadan jatuh musim sejuk, musim winter. 2032 sampai 2039, Ramadan akan jatuh pada autumn ataupun musim luruh. Tahun 2040 sampai 2048, Ramadan masuk ke summer balik, masuk ke musim panas balik. Jadi sekarang ini kita tidak lagi memaknakan Ramadan sebagai maksud panas itu sebagai cuaca. Sebab cuacanya dah tak sama lagi. Dia ada dia punya seasonal cycle dia. Jadi sekarang dalam mana-mana carahan pun yang kita bahaskan, orang lebih mengkiaskan panas Ramadan tu secara metafora saja. Maksudnya kiasan ini merujuk kepada hari-hari orang berpuasa, tekaknya haus kepanasan. Itu sajalah, bukan lebih kepada cuaca seperti zaman kalender Babylon dulu. Ataupun orang mengkiaskan bila kita beribadah di bulan Ramadan, dosa-dosa dulu hangus terbakar. Terbakar tu panas lah. Jadi tidak ada lagi dosa-dosa. Jadi ini asal-usul perkataan Ramadan. Dia daripada perkataan panah. Dulu cuaca, tapi sekarang lebih pada metafora. Soalnya malam ini, benarkah Ramadan ini raja segala bulan? Siapa yang menabalkan dia sebagai raja segala bulan? Baik, tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan walaupun dia bukanlah salah satu daripada bulan-bulan haram. Dia bulan-bulan haram spesifik. Itu disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis. Dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi jelaskan ada 4 bulan haram. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Setahun 12 bulan, daripada 12, 4-nya sangat dihormati, diharamkan. Salasun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Nabi sebut 3 bulan yang haram itu duduk berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ada 1 bulan dia terpisah, iaitu Rajab Mudhar, yang duduk tersepit antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Hadis Bukhari Muslim.
Jadi Ramadan dia tidak masuk dalam kategori itu. Jadi ada orang mempertikaikan, kalau dia tak masuk, kenapa dia jadi raja segala bulan? Ada ulama yang membuatkan perincian. Dia setiap bulan ni dia ada momen yang special. Ramadan juga memiliki momen itu. Contoh Zulhijjah jadi sebahagian bulan yang mulia dan hebat, kerana Zulhijjah ni bulan ibadah yang tidak dibuat pada bulan lain, iaitu antara 9 sampai 13 Zulhijjah orang di tanah suci akan buat ibadat haji, dan kita di sini buat ibadat korban. Dua-dua tu tak boleh buat selain daripada tarikh spesifik itu, 9 sampai 13 Zulhijjah. Jadi Zulhijjah dia jadi legend jugalah. Muharram, kenapa dia duduk pada bulan yang hebat? Kerana dalam Muharram ada Ashura, ada 10 Muharram. 10 Muharram ini sangat signifikan bagi kita orang Islam dan juga beberapa kepercayaan agama yang lain, termasuklah pecahan-pecahan pahaman dalam Islam. Syiah of course lah, Ashura tu favorite dia betul. Jadinya banyak peristiwa bersejarah berlaku pada 10 Muharram. Tapi Ramadan, kata ulama, walaupun dia tak masuk kategori 4 bulan yang mulia dan haram, tetapi antara 21 sampai 30 hari bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang ini tak ada pada bulan lain. Jadi itu yang dimasukkan dalam kategori. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wal layalil ashrul awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri Zulhijjati. Malam 10 akhir Ramadan lebih afdal daripada malam 10 awal Zulhijjah. Namun ayamu ashri Zulhijjati afdalu min ayamil ashri min Ramadan. Walau bagaimanapun kata dia, 10 hari awal Zulhijjah waktu siangnya adalah lebih mulia daripada 10 hari siangnya Ramadan. Sebab ialah ada keistimewaan masing-masing. Kenapa? Wa fiha yaumun arafah wa yaumun nahri wa yaumut tarwiyah. Kerana Zulhijjah waktu siang 10 pertama adanya hari Arafah. Hari Arafah ni semua setan lari lintang pukang, doa dimustajabkan, Allah ampunkan semua orang. Wa yaumun nahri, hari kita menjalankan ibadat korban. Yaum tarwiyah, hari tarwiyah 8 Zulhijjah, kita beramai-ramai pergi ke Masyairil Haram, khususnya ke padang Arafah. Jadi itu yang menjadikan Ramadan ini king juga. Soalnya, dari mana datang gelaran raja segala bulan itu? Baik, asalnya daripada satu hadis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sayyidu syuhuri syahru Ramadana wa a'zamuha hurmatan Zulhijjati. Nabi menyebut penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Dan bulan yang paling agung kehormatannya adalah bulan Zulhijjah. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, direkodkan dalam kitab Syu'abul Iman, hadis nombor 3479. Walau bagaimanapun, ada di kalangan ulama hadis yang membuat penelitian, mereka melemahkan hadis ini. Bila kita tanya kenapa ente melemahkan, mereka dapati chain of narratornya. Kerana beberapa mukharij ni beberapa pencatat, beberapa periwayat hadis ini, bila mereka cek, dia punya jalurnya sama. Artinya, katalah ada 5 versi hadis ini, 5 chain of narratornya tak ada perubahan langsung. Macam contohnya, dia hadis ini daripada Khalid bin Yazid, daripada Yazid bin Abdul Malik, dari Safwan bin Sulaim, daripada Atta bin Yasar, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. 5 versi, 5 chain of narratornya sama. Jadi something wrong. Mana kalau sekarang orang buat postgraduate, kalau pakai Turnitin, sangkut lah 30% tak lepas. Ini macam something wrong. You plagiat ke apa? Macam seolah-olah kita cut and paste lah, copy paste daripada AI ke apa ke. Sama saja. 5 assignment, 5 sama. Jadi macam kita zaman belajar lah kan, lecturer tengok sama, korang copy paste ke? Dia tak petikai kita buat, tapi takkan sama. Justru nak petikai, takut benda tu betul. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak, hadis rare, hadis yang tunggal kedudukannya. Bahasa mudah untuk layman nak faham mudah. Inilah datangnya gelaran raja segala bulan, Sayyidus Syuhur. Nabi tidak guna perkataan Malik ataupun Amir. Nabi guna Sayyid. Sayyid ni Sayyid lah.
Macam kita pun di Malaysia ramai Syed Syarifah dan sebagainya, dia ketua kepada Syed lah. Syed yang betul lah. Kalau Syed yang tipu tu Syed income namanya, bukannya Syed yang betul. Tu mencari Syed income. Jadi disebabkan Ramadan ni dia adalah raja segala bulan, maka banyak kurniaan yang kita dapat setiap kali keberangkatan tiba dia. Banyak kurniaan kita dapat. Sebab itu dia ni macam raja Ramadan. Ramadan ni dia memang anugerah betul. Macam raja kan selalu kita terima anugerah. Kalau masjid lah di kampung-kampung, kadang-kadang mereka minta dengan kita, dengan majlis agama, dengan jabatan agama, sumbangan untuk nak baiki masjid apa semua. Dulu boleh duit daripada majlis agama, duit zakat kita guna untuk baiki masjid. Tapi fatwa terkini dia orang dah tak benarkan lagi. Sebab 8 asnaf tu disebut secara jelas dalam Quran, tak ada mention masjid. Maka keutamaannya mesti pada orang miskin, pada orang belajar fisabilillah, orang yang jinak dengan agama. Jadi ada prioriti di situ. Walaupun ada lah bangkangan kata takkan tak boleh bagi masjid. Kita jawab, dah takkan Tuhan tak terlepas pandang tak tulis masjid. Kalau dia tak tulis, tak tulis lah. Macam mana kita nak nambah-nambah pula? Ini bukannya kaul ulama. Quran sebut asnaf itu. Tak, kalau Tuhan terlepas pandang nak sebut, tulis je masjid masuk dalam tu. Tak ada lah. Tak boleh nak diada-adakan. Jadi untuk masjid dapatkan sumbangan lain daripada kerajaan ke, ICU, JPM ke, kutipan derma ke, itulah caranya. Boleh masjid menerima duit sumbangan majlis untuk aktiviti. Lepas itu dia masuk fisabilillah lah, iaitu aktiviti kerohanian. Nak buat program-program ceramah ke, maulid dan sebagainya. Itu saja ruang lingkup yang boleh dibenarkan. Jadi bila banyak masjid dah tak dapat nak bantuan ini, mereka pun tanya macam mana cara nak mudah dapat bantuan ustaz. Kami ajar mudah aja. Tuan-tuan tak payah lah sini gaya duit banyak gayanya. Kalau masjid surau kampung ni kita ajar begini je. Tuan Haji buat je surat sekeping, surat menyila tuanku berangkat. Buat surat menyila tuanku sembahyang Jumaat. Apa sebab? Tuanku kalau berkenan berangkat ke masjid kita untuk menunaikan sembahyang Jumaat, melompat jabat daerah. Jabat daerah datang, JKR datang, JD, JJ, JPS, semua datang. Apa sebab? Nak pastikan jangan teruk sangat masjid tu. Kalau takkan tuanku tanya belayar kita. Dengan JD tu belayar daerah lain, tak boleh. Jadi segala jalan berlubang dia akan elokkan. Kalau tak ada lubang pun dia korek supaya nak buat laporan tu mengatakan, ni bukan mengata ke kawan, tidak, ni contoh sajalah. Mentor-mentor lampu dia tukar, mana yang boleh cat-cat, peruntukan daerah turun. Apa sebab? Raja nak berangkat. DO lagi lah 3 kali meeting orang kampung. Macam mana apa lagi kurang ni? Jangan menyusahkan saya, kan tuanku tanya kan susah saya nak jawab gini. Artinya rahmat keberangkatan tuanku Raja Sultan ke kampung kita, berapa banyak kita dapat manfaat. Sama juga Ramadan Al-Mubarak, disebabkan dia ni raja segala bulan, kedatangannya membawa kurniaan yang begitu banyak daripada Allah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i, dia buat ada satu kitab nama Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais. Ada orang suka kitab ni, orang tak suka kitab ni, kita taklah membahaskan. Dia mengatakan Ramadana khamsata ahruf. Ramadan ni kalau tengok hurufnya saja sudah memberi maksud yang begitu mendalam sekali. Katanya farra'u ridwanullah lil muqarrabin. Huruf ra pada Ramadan itu adalah redanya Allah pada orang-orang yang takarub kepada dia. Wal mim maghfiratullah lil asin. Mim itu adalah keampunan untuk hambanya yang bergelumang maksiat, yang nak minta ampun. Waddad damanullah lit-taifin. Dan huruf dad itu adalah daman ataupun damin, jaminan Allah. Allah garanti untuk orang-orang yang beribadat ada jaminan-jaminan tertentu. Wal alif ulfatullah lil mutawakkilin. Huruf alif tu kata ulama adalah menunjukkan kecintaan, ulfah, kecintaan Allah kepada orang-orang yang tawakal sepanjang Ramadan. Dia kan Ramadan ada orang sebenarnya dia tak layak pun puasa, tapi dia tawakal je. Bismillah tawakal, dia puasa. Kalau ikutkan dia kena makan ubat, dia ada gastrik, dia macam-macam lah, dia ada penyakit, tapi dia gamble sajalah.
Ataupun dia musafir, nak driving daripada Shah Alam misalnya nak pergi ke Perlis, Kuala Perlis tu. Bulan puasa dengan panas lik-lik sekarang ni, tapi patutnya by right dia boleh je tak puasa. Memang ada kelonggaran, tapi tak sampai hati. Dia tawakal kepada Allah, dia tetap meneruskan puasa sampai ke destinasi. Orang ni dapat ulfah, kecintaan daripada Allah. Wa nun nawal. Nawal ni nawalullah lisadiqin. Nawal ni anugerah Allah kepada orang-orang yang jujur. Jadi semua ini kata ulama datang package bersama dengan Ramadan. Sebab dia adalah raja segala bulan. Tapi lah macam biasa, kita kalau tuanku nak berangkat, kita kena buat persiapan. Takkan tuanku sultan berangkat, kita menyambut lambai-lambai begitu, dah kena ada sambutan. Beberapa bulan, sebulan lepas lebih kurang lah, tuanku Sultan Pahang telah pun kembali semula kembali berangkat ke negeri Pahang. Bila tuanku nak balik ke Pahang, kita buat persiapan, bincang mesyuarat macam mana setiap adat nak sambut. Daripada airport Kuantan nak menyampaikan ke bandar tu, budak-budaknya ada pegang bendera, kita aturkan. Sebab ni nak menyambut raja balik. Waktu di bandar tu pula ada bawa gajah, tak tahu mana dapat gajah, kita tak tahu, adalah gajah 3-4 ekor. Negeri Tok Gajah lah kata kan, bawa lah gajah gitu. Berarak lah gajah dengan kuda-kuda polo dan macam-macam lagi. Nak menunjukkan kegembiraan kita menyambut raja itu. Waktu berakhir di Dewan Jubli di Teluk Sisik ada santapan negeri dan macam-macam lah. Waktu adalah majlis-majlis sambutan kita meraihkan di setiap daerah. Daerah ni. Artinya nak menunjukkan kegembiraan kita menyambut raja berangkat. Jadi kalau dalam konteks Ramadan, dia ni raja juga. Apa persiapan kita nak menyambut raja segala bulan ini? Di peringkat tuan-tuan mungkin ada persiapan sendiri. Tapi kita pun di peringkat agamawan, di peringkat ulil amri, nak menyambut Ramadan ni macam menyambut raja. Bayangkanlah tuan-tuan, Ramadan kalau nak datang, 14 orang mufti semua panjat bukit tuan-tuan, jangan main-main. Jusasi semua tu. Tunggulah atas bukit dengan pegang teropong masing-masing. Orang jumpa ada sebelah, nengok, nunggu je lah. Tempat tinggi-tinggi, bukan tempat rendah-rendah. Di Kuantan kami teropong di Menara 188, baru digazetkan sebagai tempat yang boleh melihat anak bulan. Bukit Belindung dah tak ada lah. Sebab Bukit Belindung memang tak nampak dah anak bulan. Anak dara boleh, anak bulan tak nampak. Orang berjoging setiap petang, tak benda ke nampak lah. Tak nampak. Hanya amoy naik petang-petang ayahnya, Allah letih betul lah. Kalau Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur tak ada bukit kan, jadi takkan panjat bukit dinding pula, jogging juga situ, benda adanya. Menara Kuala Lumpur, Selangor ada tempat dia. Lepas kami dapat kumpul data, dia jangan ada tempat cerapan yang nampak. Katakanlah daripada berpuluh tempat cerapan, katalah 20, 19 tak nampak, 1 nampak, yang nampak menang. Itu yang jadi raya mengejut tahun 2 tahun lepas ke, yang kita tengah berbuka dapat mesej esok raya. Esok raya tengah berbuka. Kalau Sabah dah Sarawak lah, sudahlah. Sebab ada negeri nampak, kita orang nampak menang walaupun dia seorang. Itu anak bulan ni bukan senang tuan-tuan. Tapi budak-budak netizen ni kutuk rapat lah kita. Ya ke? Entah-entah esok. Jadi dia pula menganja. Benda ni bukan boleh cakap, kita tak tahu. Macam kami nak tengok 10 hari bulan ni, anak bulan Ramadan. Okeylah, berdasarkan kiraan hari Rabu 12 hari bulan puasa. Tapi kami berdebar juga, takut ada tempat yang menengok, yang ternampak. Tapi bila dia ternampak tu, bukan dia pun kata alhamdulillah kami nampak. Tak, dia kena angkat sumpah. Wallahi, macam angkat sumpah jadi menteri. Wallahi, watallahi, 40 orang saksi. Bukan senang lah. Sebab nak menunjukkan bahawa dia tu nampak betul, bukan senang. Itu kadang keputusan tu lambat keluar. Tapi ni pendapat peribadi saya lah, yang jadikan boleh nampak sekarang ni. Saya ingat alat yang menengok tu makin canggih agaknya. Dulu teropong tu saya ingat beli Shopee ke apa, saya tak tahu lah. Memang jarang nak nampak. Agakkan saya lah.
Tapi sekarang ni dunia dah maju, ustaz-ustaz pun dah canggih-canggih semua, ilmu kita pun tak tahu. Jadi mungkin alat tu lagi canggih sekarang. Dia upgrade bobor RAM baru ke apa ke. Tah teropong tu dia cocok pula pada laptop, mana tak nampak sini, dia adjust pula sini. Dia pakai lens, memang nampak lah jawabnya. Tengah-tengah awan tu boleh nampak. Agakkan saya lah. Kalau tanya saya, tak nampak je lah. Janganlah nampakkan. Kalau tanya saya, janganlah bersungguh nak bagi nampak. Baik naik kapal terbang terus ke atas tu, sampai mata begini. Ni contoh bukanlah nak nginakan kawan, tidak. Tak nampak je lah, tak payahlah bersungguh sangat. Mana dah tengok? Tak nampak lah. Cuba cek kokok ada lagi. Okey. Cuba pulas lagi. Pulas lah macam Doremi. Pulas begini. Sekadar je lah. Tapi insya-Allah Malaysia ni tak ada masalah. Tuan-tuan jangan tak percaya integriti dia. Insya-Allah semua sepakat, takkan sepakat nak menipu, semua betul belaka. 14 mufti takkan menipu. Selepas dapat keputusan, kami pun kumpul data apa semua. Keputusan ini diangkat untuk diisytiharkan. Siapa boleh isytiharkan Ramadan? Yang boleh isytiharkan the keeper of the ruler seal. Penyimpan mau besar raja-raja. Don't play. Ramadan ni sebab dia king, yang mengisytiharkan dia juga adalah keeper of the ruler seal. Raja, majlis raja-raja yang mengisytiharkan dia. Tak boleh diisytiharkan oleh Pang Ching Pei ke, tak boleh. Dalam buletin TV3 ke, tak boleh. Kamarudin Mape ke apa, tak boleh. Ada sini. La ilaha illallah. Kasyaf mana? Don't play. Teropong ada ni. Tepat pula namanya tu. Kacau betul. Seramai-ramai orang itu kena. Tanya dia pun tak boleh isytiharkan. Yang boleh isytihar penyimpan mau besar saja. Dia boleh ulang sajalah. Kita bersama melihat apakah keputusan pilihan raya pula. Keputusan anak bulan. Silakan. Dia pun pasang rule VT. Dia tak boleh isytihar. Yang boleh isytihar tu penyimpan mau besar. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana penyimpan mau besar ni dia boleh standby? Penat nak tunggu isytihar ni. Maknanya kita tengok anak bulan sebelum maghrib. Lepas tu dia takkan dia nak standby begitu atas sofa dia tu kan. Jadinya penat. Dah, ini saya pecah rahsia. Tu recording. Ada pula orang tanya, macam mana dia boleh tahu pula bila puasa? Tuan-tuan, puasa ni skrip dia dua je. Tak isytihar esok, lusa, itu je. Jadi buatlah dua rakaman. Puasa esok, cut, next, standby 5 second, puasa lusa. Cukup. Jadi kita mana keputusan, keluarkanlah kaset dia. Jangan tertukar dah lah. Takkan nak buat live. Line mahal live. Telekom mahal. Dia raja segala bulan. Dia line main semua raja-raja semua. Sebab itu Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat kali ke-92 pada 15 dan 16 Mac tahun 72 telah bersetuju supaya penetapan tarikh permulaan puasa adalah meliputi seluruh negara. Ini ajaib. Kenapa ajaib? Tuan-tuan kalau perhatikan, di negara kita pentadbiran agama tidak seragam. Kenapa tidak seragam? Kerana dalam perlembagaan, agama ni adalah state matter, hak prerogatif negeri. Federal tak boleh campur. Ertinya negeri-negeri berhak kalau tak nak puasa macam orang lain. Berhak. Tetapi disebabkan Ramadan ni dia raja segala bulan, kita sepakatlah bersatu dalam hal ini. Dalam hal lain mana ada kita sepakat? Tauliah ada sepakat? Tak sepakat. Saya ada negeri bagi, ada negeri tak nak bagi, mohon tak bagi. Tak sepakat. Walaupun hak tula jugalah kita bercakap, tak adalah benda lain. Ada negeri bagi orang ni, tak bagi orang ni. Tak ada orang yang boleh dapat semua. Tak boleh dapat. Sebab mereka menilai dari perspektif yang berbeza. Jawatankuasa penilai tu. Ustaz ni tak boleh ni. Gini-gini. Dia okey, beres ni. Lulus lalu. Yang ni, ini kena temu lega dia ni. Kenapa beza-beza? Hak prerogatif. Dan itu kita kena hormat. Hak dia.
Sama juga dalam urusan zakat. Tuan-tuan sekalian, zakat kita di negara kita ini, walaupun sekarang ni dah buat standard lah RM7, tapi sekarang dah ada pula kadar baru, dia buat zakat ikut perbezaan beras. Ada negeri dia buat zakat 8,5, 6,5, RM7, RM14, RM21, sampai 4 kadar. Ada negeri dia buat RM7, RM13, RM20. Ada negeri buat RM7, RM14, RM21. Ada negeri buat RM7, RM13 saja, RM20, RM21 dia tak buat. Kenapa berbeza-beza? Dia punya pasal lah. Negeri dia tahulah orang dia. Macam dulu ketika kita nak selaraskan zakat petrol RM7 semua, ada negeri buat RM6.5. Sampai kita pelik, 50 sen je pun naik je lah jadi RM7. Ikut dan lah negeri dan, apa masalah kau? RM6. Saya tak sebutlah negeri mana. Itu hak dia. Dan tak ada orang boleh petikai. Apa sebab kau tak boleh genapkan je RM7? Dia punya suka lah negeri dan. Ini belah-belah Kelantan lah cakap gitu lah. Saya pun tak pasti lah. Tapi sekarang dah seragam lah RM7. Tapi yang kadar beras berbeza tu, ikut beras Siam, beras mereka, beras apa tu, tak sama. 7, 14, 21. Ada macam Sarawak dengan Sabah, flat rate je RM7. Tak ada buat sampai 3 kadar, 4 kadar. Kadang orang awam dia pelik, tak boleh bersatu ke bab ni? Bukan tak nak bersatu. Itulah hak kami. Negeri kami kami tentukan cara kami. Kami lebih faham rakyat kami. Apa lagi yang kita tak pernah bersatu? Mas kahwin. Mana pernah bersatunya? Mas kahwin. Johor kekal RM22.50. Pahang berubah. Biasa tak boleh istiar lah. Tunggulah tuanku istiar kan. Dah adalah ketah-ketah kita angkat. Pahang akan berubah sikit lah. Takkan RM22.5 lagi letih. Budak je 3 boleh kahwin kalau RM22.5 ni. Jadi kita dah naikkanlah sikit. Pulau Pinang berapa? RM24 lah. Pulau Pinang RM24. Kalau Kuala Lumpur dia buat 2 harga. Anak dara lain, janda lain. Kalau anak dara RM80, janda RM40. Kita pula heran pasal kau lain-lain. Ikut aku lah, negeri aku. Labuan flat rate RM80, janda anak dara sama. Sabah buat beza. Anak dara RM100, janda RM80. Melaka RM100, tak kira janda, tak kira dara. Perak RM101, la ilallah RM1 ada, 101. Tuan-tuan tak boleh petikai. Ikut koma lah, nak kali koma. Apa masalahnya? Mika. Sarawak RM120. Selangor paling mahal sekali RM300. Tak tahu apa hal mahal. Ikut akulah negeri aku. Kalau tak berapa RM300. Kedah naik, saya pun tak tahulah. Ada negeri yang tak ada mas kahwin pun. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, tak ada ketetapan. Kita pula heran nak bayar berapa ni? Kod demo. Banyak lagi saya nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu pada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali kita selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah malam ini. Sebelum itu kami mohon izin pada jemaah yang nak sembahyang isyak, kami mohon izin anjakkan sedikit pelaksanaannya untuk memberi peluang pada saya menghabiskan huraian. Tidak panjang insya-Allah. Izin ini perlu didapatkan kerana orang nak sembahyang lebih berhak untuk menggunakan masjid berbanding orang nak dengar ceramah. Sebab niat bina masjid surau untuk sembahyang, bukan dengar ceramah peringkat awalnya. Jadi kami mohon izin lah ya, beri laluan. Macam parlimen jugalah ya, minta izin pada speaker. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita cerita Ramadan ni dia raja segala bulan. Jadi bila dia datang, menyebabkan kita rasa sambut dia tu dengan penuh kehebatan. Dan dia membawa anugerah kurniaan Allah yang macam-macam, menyebabkan kita dapat keampunan, dapat nikmat yang pelbagai. Hatta di negara kita ni pun dek kerana Ramadan menjadikan seluruh negeri-negeri di Malaysia ini bersatu, serentak puasanya. Walhal dalam pentadbiran agama payah kita nak cari titik pertemuan. Dalam banyak hal lah, tadi kita bawa contoh zakat fitrah, kita bawa contoh dari segi mas kahwin, ataupun yang paling obvious sekali, waktu semayang. Mana sama waktu semayang negeri-negeri, padahal sepadan-sepadan saja. Kalau Melaka Negeri Sembilan tu
ada satu Pulau Sebang. Pulau Sebang itu sebelah Tampin tu di Negeri Sembilan, dia berbuka 7.16 contohnya. Kalau Pulau Sebang tu Melaka buka 7.17. Padahal satu lain je tu yang memisahkan antara dua negeri. Dia satu pekan tu ada satu lain. Ini Negeri Sembilan, ini dah masuk Melaka. Dan di Melaka, Negeri Sembilan Johor, ada satu tempat nama Asahan. Dia duduk 3 negeri. Jadi kalau rumah orang tu duduk atas batu sepadan 3 negeri, dia ada 3 waktu berbuka. Bayangkan, kalau Asahan itu Melaka, berbuka 7.17 misalnya. Kalau dapur dia kena belah tangkap, itu dah masuk Johor, awal sikit 7.14. Kalau Serambi dia mungkin masuk ke Gebencih, itu Negeri Sembilan, buka 7.16. Jadi dalam sebuah rumah dia boleh pilih nak buka awal ke nak sahur lewat. Boleh, tak ada masalah. Hari ni kita buka awal segala, duduk belah tangkap, masuk sepadan tangkap. Mungkin ada benar, ada tak benar cerita ini, tetapi itu nak menunjukkan hak masing-masing. Dan kita tak ada hak untuk mempertikai. Saya dulu kerja tuan agama, ada kad kuasa melangkap budak-budak buat tak senonoh ke tepi jalan. Tapi kuasa saya sampai terowong karak tu je. Sampai terowong tu je. Genting Sempah situ je. Masuk terowong Selangor, tak boleh kacau lah. Artinya hak masing-masing kita tak boleh ngau. Tetapi dalam bab Ramadan, semua raja-raja tanah Melayu sepakat kita serentaklah. Ini rahmat, sebab dia raja segala bulan. Sebab itulah kita kena hormati bulan Ramadan ini. Walaupun kita dalam keadaan tak berpuasa atau seumpamanya, kita tetap kena respect. Ada satu kisah ajaib lah, disebutkan cerita ini dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab Nafais. Abdul Rahman Abdul Salam As-Safuri, dia bercerita satu kisah. Ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan bihadratil muslimin, fadarabahu wa qala lima la hafizta hurmatal muslimin fi Ramadan. Ada satu orang majusi ni makna penyembah api lah, bukan Islam. Satu hari dia melihat anak dia sedang makan waktu siang di bulan Ramadan. Anaknya pun majusi juga, bukan Islam. Tetapi anaknya itu makan lunch, agaknya makan tengah hari, di hadapan bihadratil muslimin, depan orang Islam. Kita pun, bagi kita orang Islam, rakan-rakan kita non-Muslim makan lunch dekat office, makan lah, kita tak ada masalah. Kita daripada kecil lah, sekolah campur semua, kawan-kawan tak puasa, tak ada masalah. Jadi si majusi ni bila tengok anak dia makan depan orang Islam, dia pukul anak dia. Dia kata, kenapa kau tak jaga kehormatan bulan ini? Kau makan depan orang Islam. Orang Islam jadi pelik. Beria dia marah anak dia. Sedangkan bagi orang Islam ketika itu tak ada masalah, makan lah, you non-Muslim, takkan kita nak paksa tak makan. Dipendekkan cerita, famata fi zalikal usbu'. Ditakdirkan pakcik majusi itu dalam minggu tu dia meninggal. Fara'ahu alimul baladi fi naumi wa huwa fil jannah. Faqala alasta kunta majusiyan. Minggu tu dia meninggal. Orang pun uruskan kematian dia. Sekali adalah satu orang ulama dalam daerah tu, dia bermimpi jumpa pakcik ni. Dia alam mimpi lah. Dia tengok pakcik ni duduk di surga. Jadi orang alim ni jadi heran. Engkau kan majusi, macam mana aku boleh nampak engkau ni dalam surga pula? Pakcik majusi tu jawab, bala, ya, dulu aku majusi. Walakin lamma hadarat wafata akramani Allah bil islami lihtirami syahrul Ramadan. Memang aku ni dulu majusi, tapi lagi sehari aku nak meninggal, tahu macam mana aku mengucap 2 kalimah syahadah. Bila aku tanya kenapa aku dapat hidayat sampai mengucap 2 kalimah syahadah, disebutkan jawapannya, Allah muliakan Tuhan kerana Tuhan memuliakan bulan Ramadan. Bayangkanlah hebat tak hebatnya. Dia respect pada bulan Ramadan. Jadi kita pun hormatlah, walaupun ada di kalangan tuan-tuan ni duduk dalam kategori pekerjaan 3D. Danger, difficult, benda gedi selagi durian ke apa ke? Dirty, durian pula lah. Dirty, difficult, dangerous. Jadi tuan-tuan pun kononnya, saya 3D ustaz, tak boleh puasa. Okey lah, tak ada masalah. Tapi awak kenalah hormat bulan Ramadan.
Jangan pergi kerja hari 12 hari bulan esok pagi-pagi bawa siang dah. Kulu kili bawa tepuih ni. Ngeng. Janganlah begitu, sorok-sorok lah sikit. Makan pun dalam almari dah lah. Jangan depan-depan orang. Walaupun tahu awak kerja 3D. Ibu-ibu, puan-puan pun sama. Tahulah tak boleh semayang. Janganlah makan secret recipe tengah hari. Tak betul. Tapau lah. Grab apa hantar ke rumah ke apa ke. Jangan nampak. Sebab kita nak respect bulan ini. Sebab dia raja segala bulan. Maka sudah pastinya sepanjang Ramadan nanti macam-macam ibadat lah kita akan dah berkira-kira nak buat, nak puasa selengkapnya sebaiknya, nak tadarus Quran, nak buat qiyamul lail, nak tarawih dan sebagainya. Buatlah, tak ada masalah. Berazam tu pun dah dapat pahala dah. Tetapi kalau boleh saya mencadangkan untuk Ramadan kali ini, saya tak pastilah suruh tuan-tuan ni buat 20 ataupun buat 8 ke geng 08 sini. Geng 08 gaya tak? Ini bukan kongsi gelap kelang punya tak. Ni 8 rakaat lah. Saya ingat 8 rakaat je tak? Ke 20 sini? Ke tak semayang? Terawih? Ambil cara mudah tak payah. Ustaz semayang kat masjid sudah. Tak begini, tuan-tuan ikutlah berapa rakaat pun. Itu benda boleh bincang. Berapa rakaat ni. Cuma kalau boleh berazamlah tahun ini kita nak semayang taat setia, tak berbelah bagi bersama imam. Maksudnya kalau imam tak balik, tuan-tuan janganlah balik. Biar habiskan. Contoh habis tarawih ramai balik. Dia tanya tak buat witir ke? Saya buat di rumah. Pedak 3 tahun dah jawapan yang sama. Tak buat juga. Dia balik tengok Netflix je. Tak semayang juga witir. Witir tak semayang. Sebab dia kata, kawan buat apa nak tutup awal. Kawan nak qiyamul lail malam. Pedak je. Mau witir apa buat qiyamul lail. Tengok Netflix. Tengok pedak je. Memang baiklah semayang je lah untuk imam. Sebab man qama ma'al imam hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa-siapa yang mendirikan tarawih bersama imam sampai imam balik, maknanya dia balik bersama imam, dituliskan baginya ganjaran seumpama dia qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau suruh kita buat 8, tuan-tuan buatlah 8 juga. Jangan kita suruh buat 8, kita buat 20. Dah imam dah balik, kita tak balik-balik lagi pun masalah. Ataupun kita ni buat 8, pergi tempat 20, kita lah balik, imam tak balik-balik, jadi terbalik pula dah. Jadi biarlah sama-sama balik. Bila sama-sama balik, bagusnya adalah morih tu boleh diagihkan dengan adil dan saksama. Sebab ini bukan di sini, ni cerita Kuantan ya. Geng 8 rakaat ni 3-4 bungkus bawa balik. Jadi geng 20 keluar, tak ada benda tinggal dah. TO angkat ringan. Ringan. Amla tinggalnya. Jadi tak adil lah kepada orang yang penat buat 23 rakaat ni. Jadi saya selalu cadangkan pada masjid surau, untuk geng yang buat 20, buatlah special sikit makan. Untuk orang buat 8 tu, bagi dia kari pap sudah. Kalau bagi dia makan sedap, sampai tua esok dia buat 8 rakaat je. Kita ni ikut sepi, iman sepi ni buatlah 20. Jadi kita bagi yang biasa-biasa je. Yang buat 23 dengan imam, bagi nasi ada kambing menerak atas nasi, barulah orang jadi smart. Ini cadangan saja yang berhormat, cadangan saja. Usul saja yang berhormat, tak mesti buat. Tapi semayanglah panjang sikit. Umur dah meningkat ni, takkan nak 9 suku balik dah. Relax lah sikit, panjang sikit lah. Iktikaf panjang sikit, panjang. Ada satu pondok pesantren ni, selalu saya bawa contoh pondok ni sebab kita tak terbuat lah macam anak-anak santri. Santri dan kiai di pondok pesantren Al-Fatah di desa Temboro, Kecamatan Karas di Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Mereka semayang tarawih 23 rakaat 8 jam tuan-tuan. Bayanglah, tak terfikir dia gitu, macam mana nak buat 8 jam tarawih 23 rakaat. Maknanya dia buat tarawih start pukul 7, dia insya' dia lain sikit dengan kita. 7 malam lepas insya' dia buat tarawih, dia tamat pukul 3 pagi. Lama betul. Apa sebab dia buat lama? Sebab daripada rakaat pertama sampai 20, imam baca komplit 30 juzuk. Bayangkan, daripada pukul 7 sampai pukul 3 baru habis.
Kita semayang semayang tarawih 8 rakaat, balik 9.20, rasa masuk surga dah tuan-tuan. Masa melentas tu rasa macam melayang je, ada kepok rasa, masuk surga dah aku ni. Yang buat 20 lagi lah rasa masuk surga Firdausnya. Itu sedang habis 10.30. Bayang kalau balik pukul 3. Dia memang tiap-tiap malam dia orang boleh tamatkan 30 juzuk. Ni kita kagum lah. Tapi berita ni jarang keluar dalam berita. Yang berita selalu keluar Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Mantanan, di Udonau, di Blitar, pun jauh timur juga. Itu banyak berita keluar. Tarawih 23 rakaat 7 minit. Itu memang favorite lah orang Malaysia semayang situ. 1 rakaat 18 saat aja. Keren perut kalau kita semayang. Berbuka dah banyak wah sudah keras perut. Macam exercise dah jadinya. Fatihah dia baca 8 second. Kita satu ayat Fatihah tu pun dah 5 saat. Dia boleh baca 8 second. Fatihah semayang, Allah laju sungguhlah. Tapi kita bukanlah nak merendahkan ilmu masing-masing. Bila ada kiai di sana yang menegur, tapi dia pun ada dia punya jawapan, dia malah kelahi. Ikut awak lah. Orang dah cakap tak patut gitu, buatlah elok-elok. Dia pun ada jawapan dia. Dia ada kitab dia juga. Allah lah. Tapi di sini jangan buat begitu tuan-tuan. Datang kuasa menangkap nanti. Laju sangat tu. 7 minit je. Tak boleh. Cuma beberapa persoalan yang nak kita lontarkan pada malam ini. Siapa di kalangan kita di sini yang 100% confident amal Ramadan kita Allah sudi terima? Siapa yang boleh cap confident? Yang garanti Allah terima? Takkan ada orang tahu. Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pada malam terakhir bulan Ramadan dia pernah menyebut, man hadzal maqbulu lailata fanuhannihi wa man hadzal mahrumul mardudu lailata fanu'azzihi. Aduhai, seandainya aku tahu siapakah gerangannya yang diterima amal ibadatnya sepanjang Ramadan, aku nak jumpa dengan orang itu, aku nak ucap tahniah kepada dia. Dan aduhai, siapakah yang diharamkan daripadanya keberkatan Ramadan, aku nak jumpa orangnya, kalau aku kenal, aku nak ucap takziah kepada dia. Kitab Lataiful Ma'arif. Sebab itu apabila kita berada dalam sakibaki Syaban ini, sebelum menempuh Ramadan, pertama sekali tuan-tuan, tanamkanlah rasa kekhawatiran. Adakah amalan kita sudi diterima oleh Allah? Jangan overconfident. Itu mustahak. Kena ada rasa, terima ke tak ni. Sebab dalam apa juga ibadah, kita mesti balance antara rasa harap dan rasa takut. Dia mesti balance. Jangan overconfident. Kita berharap Allah terima, dan kita ada juga kekhawatiran amal kita tak diterima. Dan inilah sifat para salafus salih. Mereka sendiri sepanjang Ramadan ada kekhawatiran. Adakah Allah sudi memandang kepada amal ibadat mereka? Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kana ba'du salafi yadharu 'ala al-khuzni yawma 'id al-fitri fayuqalu lahu innahu yawma farah wa surur fayaqul saddaqtum walakinni 'abdun amarani maulaya an a'mal lahu 'amalan fala adri ayaqbalhu minni amla. Jawab para ulama, akad cerita para ulama salaf dulu, pada hari raya Idul Fitri ada di kalangan mereka bersedih. Bila ditanya, kenapa sedih, hari ni kan hari gembira? Mereka jawab, ya benar, tapi saya ni hanyalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk beramal. Saya memikir hari ni, adakah 30 hari saya ibadat tu Allah sudi terima ataupun tidak amalan saya. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hambali lagi, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan summa yad'una Allah 6 ashhurin an yataqabbalu minhum. Para salaf dulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Dan selepas Ramadan mereka berdoa 6 bulan lagi supaya Allah sudilah terima segala amal ibadah bulan Ramadan. Sebab itu don't play. Kita tak tahu adakah Allah terima. Dalam keadaan kita nak Allah terima, tapi ada kekhawatiran. Maka kata ulama, bagaimanakah kita nak memastikan amalan kita ini diterima oleh Allah? Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, number 1, ni sangat mustahak.
Jangan anak tirikan bulan lain dengan Ramadan. Walaupun Ramadan ni king, dia raja segala bulan, tapi jangan dia anak tirikan. Kata Bishr, kita ditanya tentang gelagat orang yang hanya bersungguh-sungguh ibadat bulan Ramadan saja. Bulan lain buat biasa-biasa, Ramadan rajin. Apa pendapat tuan? Apa kata Bishr? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanah kullaha. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang-orang yang saleh, mereka beribadah sungguh-sungguh sepanjang tahun. Artinya ulama berpesan pada kita, jangan jadi Ramadan oriented, tetapi Allah atau Rabb oriented. Jangan hanya tumpu Ramadan saja. Ketika Asy-Syibli rahimahullah ditanya mengenai amalan mana yang lebih utama antara Rejab dengan bulan Syaban, nak amal, nak puasa ke apa, Rejab ke Syaban? Apa jawab dia? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah orang rabbani, jangan jadi orang yang sya'bani. Jangan pilih bulan. Kata sya'baniyan ni kita boleh tukar dengan ramadaniyan. Artinya beramal tidak bergantung pada bulan, tapi bergantung kepada Tuhan. Sebab itu kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Kita bukan hamba Ramadan, tapi kita hamba Allah. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada puasa, makan ditahan, minum ditahan, sedangkan buka aurat tak segan-segan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum, tapi pakaianmu masih serba minimum. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada zakat, sedangkan dirimu masih mendedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus yang kau dapat, kemuliaan sukar nak didapat, kerana belum sudi tutup aurat. Bulan Ramadan jadikan taatmu kepada Allah aurat dihijab, sebelum dirimu terkena azab. Taat pada puasa tak menjamin taatmu pada Allah. Taat pada Allah sudah pasti puasa dan perintah yang lainnya akan engkau taati. Bulan Ramadan, bulan mulia, muliakan dirimu dengan hijab. Bulan Ramadan kepada Allah engkau taat, caranya dengan menutup aurat. InsyaAllah kemuliaan akan kita dapat. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat dengan menutup aurat. InsyaAllah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab itu yang kita khawatir, kita Ramadan nanti kita tak dapat satu daripada main objektif Ramadan. Apa main objektif Ramadan? Keampunan. Itu paling kita takut. Dalam hadis yang terkenal yang cerita Nabi naik tangga selangkau amin amin tu kan Nabi Jibril dan Nabi ketika di berdoa tu disebutkan bahawa antara orang yang celaka adalah dia melalui Ramadan tapi tak dapat keampunan. Celaka. Nabi jarang sebut celaka, tuan-tuan. Mana rugi betul. Maka mari kita muhasabah. Adakah tarawih yang kita buat nanti boleh membawa kepada keampunan Allah? Mari kita muhasabah. Adakah program-program yang kita aturkan kepada jemaah bolehkah membawa keampunan Allah? Tazkirah kita aturkan, qiyamul lail, buat moreh, ada iftar, ada kabut sale, bazar dan macam-macam. Adakah semua itu menjadikan kita ni dapat keampunan Allah? Adakah kita jadi food hunter ataupun food reviewer di bazar-bazar Ramadan setiap petang, berbaris panjang sebelum zuhur, menanti nak membeli peha kambing, betih kambing dan macam-macam? Adakah perbuatan itu mendapat keampunan daripada Allah? Kalau jawapannya ya, teruskan, buckle up, on your feet, go at the double. Tapi kalau rasa tak dapat keampunan, berhenti je lah buat pekerjaan itu. Sebab Nabi akan sebut, celakalah orang ini, penat beramal, tak dapat keampunan. Sebab itu carilah keampunan di bulan Ramadan. Itulah rahsia terbesar duduk pada raja segala bulan ini. Masalah kita nak cari Ramadan ni nak dapat pahala, itu tak ada masalah. Perbahasannya begitu luas. Tak ada masalah tuan-tuan nak niat pahala, nak dapat fadilat, boleh. Tak ada masalah. Tetapi main objektif kita mesti dapat keampunan. Caranya, cara masing-masing lah. Ada orang cara begitu, ada orang cara begini. Tetapi kalau tanya pada saya, nak dapat keampunan daripada Allah,
tak boleh tinggal amalan sunat. Siapa nak dapat keampunan Allah, dia mesti banyak amalan sunat. Sebab Ramadan amalan wajib tak banyak. Bulan puasa amalan wajib, puasa sembahyang 5 waktu je. Kalau 2 tu je tak padan. Nak dapat keampunan kena buat amalan sunat, sebab amalan sunat itu lebih banyak. Kalau nak dapat bonus pahala mesti buat amalan sunat. Apa makna amalan sunat? Sunat ni benda yang buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukannya tak buat tak apa. Bila tak buat tak apa, kita tak akan beramal. Engkau kenapa tak baca Quran lepas sembahyang? Sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Itu dia tak baca Quran. Tapi bila dia tukar cara berfikir, wah, aku kalau tak baca Quran aku rugi. Jadi dia akan baca Quran. Iktikaf, benda-benda yang bagus, sunat iktikaf. Kenapa kau tak iktikaf di masjid? Kau sembahyang tepi katil rumah kau saja, bilik tidur saja. Dia kata iktikaf tu kan sunat, buat pahala, tak buat tak apa. Itu yang masalah. Kita kena ubah skrip amalan sunat ni, buat dapat pahala, tak buat rugi. Banyaklah amalan sunat yang buat dapat pahala, tak buat rugi. Contoh bulan Ramadan, baca Quran, baca dapat pahala, tak baca rugi. Iktikaf masjid, iktikaf dapat pahala, tak iktikaf rugi. Berzikir panjang sikit zikirnya, zikir dapat pahala, tak zikir rugi. Banyak amalan sunat. Kalau di luar Ramadan lagi lah banyak. Cium Hajar Aswad misalnya, amalan sunat. Cium dapat pahala, tak cium rugilah. Jangan sampai berebut. Apa lagi amalan sunat? Poligami misalnya, samalah poligami, buat dapat pahala, tak buat rugi. Rugi saja, tak ada apa-apa. Bukanlah berdosa, berugi lah. Dan Allah, dia memang sayang orang yang banyak amalan sunat. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku yang tidak henti-henti nak usaha dekat kepada aku melalui nawafil, dengan ibadat sunat, maka aku cinta kepada dia. Hidup di dunia cuma sementara, tempat membuat amal ibadat. Kumpullah kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, mulialah sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman pun bertambah. Jadi inilah untuk mendapatkan keampunan dan juga cinta daripada Allah. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hambali, selain daripada jangan dia nak terikan Ramadan ini semata-mata, teruskan beribadah pada bulan-bulan yang seterusnya. Yang seterusnya kata beliau, untuk mendapatkan Ramadan ini, kita gapai dengan keampunan, dapat rahmat daripada Allah, adalah kita kena selalu berdoa kepada Tuhan supaya Allah mudahkan ibadat kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khuzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada perkara yang menjadi mudah kecuali Engkau yang mudahkan dia. Dan tidak adalah Engkau menjadikan kesedihan dan kesusahan, namun jika Engkau kehendaki, benda itu akan jadi mudah saja. Hadis Ibnu Hibban. Jadi kita nak memasuki Ramadan ini, bagi orang yang sihat tak ada masalah. Tapi bagi orang yang ada sakit, nak kena makan ubat, Ramadan ni susah bagi mereka. Jadi doalah kepada Allah. Sebab kadang dalam hidup kita tuan-tuan, ibadat ni ada kena mengena dengan bantuan Allah. Tak boleh nafi, bukan kudrat kita semata-mata. Allah boleh izinkan. Ramai orang di Malaysia gawat, teruk gawat dia. Salah makan free ke apa, gawat lah jawabnya. Tapi duduk di Mekah, dia belasah kambing dengan Sprite hari-hari. Elok kita awah. Tak sakit pula tu. Dia pula jadi heran, kenapa aku tak kena gawat? Ada orang di sini tak kena gawat, sampai Mekah kena pula gawat. Dia pula heran pula lagi. Benda ni misteri. Sebab itu kita dalam bab ibadah, macam tadi Bilal azan, bila dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila asyhadu an la ilaha, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bila asyhadu anna Muhammadar Rasul, kita pun asyhadu anna Rasulullah. Ketika dia sebut hayya 'alas salah, adakah kita jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah? Tak, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan Dia yang membantu aku. Artinya tawakal pada Allah dalam beribadah.
Hayya 'alal falah pun sama. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kalau Engkau tak tolong aku tak akan jadi apa-apa. YNWA itu bukan you never walk alone. You nothing without Allah. You nothing without Allah. Tanpa Tuhan kita tidak ada makna. Baik tu kena doa, ya Allah, aku ni puasa dorok cetong ya Allah. Aku kuat isap rokok ya Allah. Boleh aku berhenti 14 jam ni ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Berhenti kalau aku berhenti 14 jam sajalah, jangan berhenti terus ya Allah. Ada dia doa, ada pengecualian juga. Dia nak lagi ngisap rokok tu. Ya Allah, aku ni gastrik ya Allah. Tapi aku nak puasa. Doalah tuan-tuan. Dia kalau kita banding, tuan-tuan banding masa kita di Mekah. Mekah ni tuan-tuan sebenarnya pakai kudrat. Tapi ada tak kita perasan berapa langkah kita berjalan? Sebenarnya kita jalan banyak tuan-tuan. Padahal kita bukanlah atlet sangat, kayu basikal pun malas, exercise pun malas. Tapi Allah bantu. Sedarkah kita jarak untuk tawaf keliling Kaabah 7 pusingan tu 350 hingga 500 meter tu. Darab 7 pusingan 3.5 km kita berjalan. Tapi kita tak sedar. Apa sebab? Kerana Allah bantu kita. Sama juga ketika sa'i daripada Safa ke Marwah. Safa Marwah 450 meter. Ada orang kata 405 meter, ada kata 415 meter. Kita ambillah 450 meter. Darab 7 pusingan 3.15 km kita berjalan. Bayangkanlah berjalan 3 km. Tak pakai selipar. Sejuk-sejuk pijak lantai, aircon dia kan kuat. Jalan. Kalau pakai ihram, seluar dalam pun tak ada tuan-tuan. Macam mana kita boleh? Ada orang dia rasa, macam mana nak jalan? Aku ni badan besar, peha bertemu peha ni melecet, kata dia. Tak, doa, tawakal pada Allah. Lepas dia. Sebab Allah bantu. Allah tolong kita. Saya ingat lagi masa mengiring Walulia Tamak Mulia Tengku Mahkota Pahang, dia naik ke umrah. Dia orang muda kan, bawa balik kursus Sandhurst masa tu, Army. Tengah fit betul. Jadi masa sa'i tu kita bagilah taklimat sikit, ampun tuanku, sampai lampu hijau tu kena berlari anak sikit tuanku. Kita berlari tu mengenangkan fadilat, ada fadilat dia lah. Kat mana nak lari? Daripada lampu hijau sampai lampu hijau. Okey. Sampai lampu hijau dia pun lari. Tak berhenti berlari, 7 pusingan pula lepas pada tu. Dia orang fit kuat jogging. Kami yang penatnya, Allah meninggal dah aku dalam Mekah dekat. Meninggal dah. Tak apalah, meninggal umrah tak apa. Bodyguard Arab, polis Arab yang bawa senapang tu pun serenda juga, potong ikut tengah air Zam-Zam. Dia tunggu seberang. Dia tak sa'i lah, dia kena kawal kan. Dia tunggu seberang. Kami pusing sini, dia potong pula sini. Kata Arab pun tak tahan berlari. Dia boleh berlari 7 pusingan. Jadi sebenarnya tu pakai kudrat. Kita melontar jamrah melalui terowong dan juga jalan. Itu lebih kurang 3.5 km. Kalau kita duduk di Muasir, Bina 2, belakang bukit, itu 5 km jalan kaki. 7, mungkin 5 atau 7 km pergi jamrah. Maknanya kita jalan kaki pergi balik dah 10 km. Ada kita sedar? Tak, kerana Allah bantu kita. Baik tu orang pernah buat kiraan, untuk kita jalan kaki untuk mendapatkan haji, buat kerja haji, total kita jalan kaki 49 km tanpa sedar. Untuk mendapat umrah, proses jalan kaki 7 km. Dan ini jarak ni tak termasuk pergi tandas, pergi belaga, beli tudung sarkiyah, pergi cari makan minum teh tarik, hotel ke masjid, cari minyak wangi, cari pot ngisap rokok, bagai-bagai lagi. Tak campur tu. Habis tangga dia menyuruk bawah tu. Turun naik, apa merayak-rayak. Tak campur. Total kat 50 km kita berjalan. Tapi kenapa tak ada rasa apa-apa? Sebab Allah bantu. Sebab itu doalah kepada Allah. Ya Allah, puasa ni aku tak larat ya Allah, tapi kau tolong aku ya Allah. Aku hamba yang lemah ya Allah. Tolong aku ya Allah. Sebab kadang gastrik apa semua tak dapat nafi. Tapi ada orang gas tu sikit, trik tu yang banyak sebenarnya. Jadi yang ini biar doa lebih sikit lah. Maka hadirin hadirat sekalian, begitulah kita dalam menyambut bulan Ramadan, raja segala bulan ini, kita kena sambut dengan penuh kemegahan, kehebatan, kerana padanya adalah
anugerah-anugerah pada Allah yang disampaikan melalui Ramadan. Banyaklah Lailatul Qadar dan macam-macam lagi. Tetapi jangan bila dah habis Ramadan, habis begitu saja. Sehingga kan surau kita, masjid kita sunyi dah, tak ada orang langsung dah. Bila masuk Syawal, sampai pihak pengurusi Nazir dan sebagainya terpaksa buat banner besar gantung depan pagar. Bila masuk bulan Syawal, buat banner makluman mencari orang hilang. Hilang waktu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kali terakhir kelihatan Ramadan 1445. Sebagai maklumat, sila hubungi Jawatankuasa Surau contohnya. Sebab itu sekarang Masjid Surau nak kumpul balik jemaah, dia buat jamuan raya. Nak kumpul balik, oh ada lagi rupanya dia datang ramai-ramai makan ketupat lemang apa semua. Oh hidup lagi, kan lama tak nampak meninggal dah, ada lagi. Itulah rahsia dia. Nak reunion balik. Ni alumni Ramadan 1445. Sebenarnya bukan jamuan raya sangat, alumni Ramadan. Jadi janganlah sampai begitu. Biarlah kita konsisten dalam menjalankan ibadah ini. Sebenarnya banyak nak diceritakan lagi, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita yang dianjurkan sejak siang tadi sampai malam ini diberkati hendaknya oleh Ilahi dan diberikan ganjaran sebaik-baiknya kepada rakan-rakan kita yang berusaha untuk melaksanakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu binna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan. Hantarkanlah bulan Ramadan kepada kami. Sudilah terima segala amalan kami di bulan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jiddi wal ijtihad wan nashat wa azna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan makin hampir. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Kurniakanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan sembahyang malam sepanjang Ramadan. Kurniakanlah kepada kami ketekunan, kesungguhan dan juga semangat beribadat. Kami berlindung padamu daripada fitnah dan juga kemalasan di dalam bulan Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Berdiri, dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kami mohon pertolongan. Perbaikilah urusan kehidupan kami. Janganlah Engkau tinggalkan kami walaupun sekelip mata. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh muslimin muslimat di qaryah ini. Moga-moga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. InsyaAllah Ramadan kita akan bermakna. Dan alang-alang beri ucapan, takut tak jumpa dah, saya terus ucap selamat raya, boleh tak? Selamat raya Idul Fitri. Maaf saya batin. Itu sajalah ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.